Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di chapter yang keempat, di mana chapter ini adalah chapter terakhir bagi menumpukan kepada direction ataupun exit. Sebenarnya walaupun tanpa trendline pun tak ada masalah sebenarnya, cuma kita fokus pada support and resistance sahaja. Okay, dalam direction ni amatlah penting cara saya cari direction melalui daripada time frame besar. Setiap pagi saya akan tengok dulu time frame besar. Saya akan tengok time frame besar dulu. Paling-paling pun minimum at least saya akan tengok seminggu sekali weekly, dan harian saya akan tengok daily. Okay. So apa maksudnya direction ni adalah follow trend. Direction ni bukan follow trend, maksudnya trend lah. Direction. Adakah sama ada direction dan nak sell kah, nak buy kah? Okay, contoh macam sekarang ni. Okay, contoh macam ni lah. Contoh ini daily 1. Ini simple, saya explanation yang simple untuk chapter 4 ni. Takut nanti korang akan jadi berserabut lah, apalah macam-macam explanation. Okay, contoh ini tempat bermula. Tempat bermula ni dipanggil tempat bermula untuk sell zone di sini, di mana dia bermula jatuh dan tempat tu nak datang balik. So, bila harga ni current market price, sekarang ni ada current market price. Contoh current market price di sini, CMP lah saya panggil, current market price. Okay, CMP ni sedang menuju ke atas. So maknanya directionnya adalah naik, sebab dia ingin menuju ke sell zone. Okay, contoh maksudnya di sini, dia pernah reject tempat V yang bermula on the left dia ni. Dia reject V ni. Okay, tempat ni bermula naik ni, dia pernah reject bermula naik ni. Okay, so maknanya bermula ni exit dia simple je. Tempat SNR dimatikan dengan SNR yang berdekatan on the first left. Okay, which is di sini tempat di mana bermula jatuh. Okay, faham? So sepanjang dia nak menuju ke, macam contoh macam ni kan. Okay, dia reject sini dan naik. Okay, so nampak dia nak menuju ke tempat sell zone. So maknanya direction adalah buy ataupun uptrend. So di lower time frame dia akan membuat macam ni, macam ni, macam ni. Di lower time frame pecahan-pecahan candle dia, sampailah dia nak sell, exit di sini. Faham? So di sinilah tempat nak exit. You buy di sini, you buy di sini, you buy this area, dan you exit tempat on the nearest zone, on the left. Zone yang berdekatan. Okay, maksudnya zone to zone. You sell sini, matinya dekat bermula. You sell di sini, matinya dekat bermula. You sell di sini, matinya dekat bermula. So zone to zone. Faham? Just to make it simple je. Make it simple. Make it simple. Make it simple. Okay? Faham? Okay? So contoh macam trend line lah ha. Trend line ni, cara marking trend line dia macam ni. Basic trend line. Okay? Contoh pakai line chart pun boleh. Mak ni, dia kena 1, 2. Okay? Contohnya di sini, bermula naik telah pun di clean. Bermula naik ni telah pun di clean breakout. Dan tempat ni sekiranya market sampai di sini dan cun-cun tempat ni ngam-ngam ada trend line. So ini trend line ni boleh dijadikan sebagai support confirmation untuk nak sell. Faham? Sama juga kalau untuk buy. One, two. At least ada 2. 1, 2. Okay. So contoh di sini tempat bermula jatuh ni,
telah pun di clean breakout, dan tempat ni dijadikan support, resistance become support. Ngam-ngam dia datang tempat ni. Tempat ni pun adalah tempat resistance become support dan tempat untuk buy, dan tempat ni juga ada trend line sebagai support confirmation. Okay, entry dan entry. So paling penting chapter 3 ini just penambahan dan exit dan direction tadi. Okay, faham? Setakat ni semoga saya ingin nasihatkan di chapter keempat ni, saya nak bagi banyak nasihat lah sedikit. Okay, satu, ingat tuan-tuan, kita jangan cuba untuk negatif ataupun mengecam bila mana teknik tu terlalu simple lah apalah. Tapi hakikatnya tuan-tuan, saya terus terang, saya belajar 14 guru. Alhamdulillah, saya belajar dengan 14 guru. Saya hormati semua guru saya. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua guru saya yang mendidik saya sampai sehingga hari ini untuk menjadi orang yang berguna. Dan sebanyak 14 guru sepanjang saya 8 tahun trading, saya bayar sana sini, dan saya belajar more than 32 teknik. So in the end, dulu saya pakai banyak indikator apa semua, tak ada masalah sebenarnya. Kita kena hormati satu sama lain dalam trading ni. Kita bukan nak trading ni cabar-mencabar. Kita nak community ni sehat. Kita nak buang segala negatif ni. Kita fokus pada membuat USD, nak withdraw USD. So sebenarnya dalam trading ni, apa yang kita nak sebenarnya? We just want USD kan? We just want USD. Contohnya, if you nampak market nak boleh jalan 30 pip, you ambil lah 30 pip. If you nampak market nak boleh jalan 10 pip, boleh nampak lah market, ambil 10 pip. Tapi tak, sekarang ni bila dah masuk entry, dia akan, contoh macam dia dah masuk entry. Okay, contoh dia masuk sell, dia masuk buy lah, apalah sana. Okay, dia masuk entry. Bila dah masuk entry, bila dia tengok profit pula. Bila tengok profit, datanglah nafsu di sana dan nampak dah dia nak set for 30 pips untuk TP. Tiba-tiba pula dia nak jadi 50 pips, 100 pips, main rasa-rasa pula. Okay, tak ada nak main rasa-rasa dalam trading ni. Bila you nampak dia nak bagi 30 pips, ambil 30 pips. Bila you nampak dia nak exit, ambil exit. Jangan ego. Okay, be flexible. Bila market tu tak mengikut apa analisis kita, try to cuba untuk cut loss, try untuk cuba lawan segala ego kita tu. Bila kita dapat kawal emotion kita, insyaAllah kita akan boleh bertahan dalam bidang ni. Okay, so apa yang saya nak adalah try to be positive. Sentiasa jangan salahkan Allah. Bila kita loss, kita salahkan Allah. Jangan salahkan takdir. Okay, kerana Allah mengikut sangkaan hambanya. Contoh macam orang yang miskin, dia akan macam, ada orang miskin, dia cakap macam ni lah. Dia cakap, oh memang takdir aku memang dah miskin lah, memang Allah dah bagi aku takdir miskin. Dan itulah sangkaan dia dekat Allah. Bila sangkaan dia dekat Allah macam tu, maknanya Allah akan mengikut sangkaan dia tu. So hati-hati tuan-tuan, jaga sangkaan ni. Sebab tu untuk hidup lebih tenang, kita kena selalu bersangka baik. Saya cakap ini pun untuk diri saya sendiri juga. Okay, dalam masa yang sama ini saya mengajar ni, saya cuba untuk seditkan dakwah ni. Okay, untuk saya di akhirat nanti, saya mohon untuk kita semua berdoa agar kita boleh faham apa yang untuk disampaikan tadi. Kita tengok balik lagi dia video. Saya ingatkan lagi tuan-tuan, dengan adanya video ini bukan sahaja untuk ditonton, tolonglah catat setiap apa yang saya bagi tahu. Yang penting itu, tolonglah buat screenshot sebanyak yang mungkin. Untuk menjadi orang yang luar biasa, usahakan orang kena luar biasa juga. Untuk orang nak jadi biasa-biasa, usaha pun biasa-biasa lah. So maknanya, buatlah screenshot sampai 1000 apa je. Untuk you ambil time dalam PKP ni, seminggu ni, buatlah screenshot 1000. Targetkah buat 100 screenshot, 200 screenshot, 300 screenshot. Can you imagine if korang dah buat 100 screenshot, korang boleh bangga tau dengan diri korang. Faham tak apa maksud saya tu? Korang dah, aku dah buat yang terbaik, aku dah buat yang ni. Okay, so itu saja buat saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah saya akan keep on upload juga the video nanti. Saya akan upload sekiranya ada sebarang update lagi. Okay, sebarang penerangan untuk penjelasan lagi. Ataupun untuk menjawab setiap soalan-soalan trader. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dan salam sejahtera untuk semua.
Okay, selamat berpuasa, Ramadan Kareem. Dari saya sekeluarga Paul X, saya ucapkan selamat berpuasa. Okay, Assalamualaikum.